الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لا تكن ممن يكسر التوبة ويطول العمل ويرجو الآخرة بغير عمل، يقول قول العابدين ويعمل عمل المنافقين. إن أعطي لم يقنع وإن منع لم يصبر، يأمر بالخير ولا يفعل وينهى بالشر ولم ينتهي عنه، يحب الصالحين وليس منهم ويغضب المنافقين وهو منهم، يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يؤمر ويستوفي ولا يؤفي. يا ابن آدم ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك في قولها تقول لك: يا ابن آدم تمشي على ظهري ثم تحر ثم تهزن في بطني وتأكل شهواتي على ظهري ويأكل دود في بطني. يا ابن آدم أنا بيت الوحشة وأنا بيت المساعلة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت الحياة والأقارب فأمرني ولا تحاربني. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama yang bermaksud: hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu berasal daripada diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dijadikannya isterinya Hawa, dan daripada keduanya dipembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kamu kepada Tuhanmu yang dengan menyebut nama-namanya kamu selalu meminta-minta, dan jalinkanlah hubungan tali silaturahim. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengawasi kamu. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab Himpunan Hadis Qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang kelima yang bermaksud: wahai sekalian manusia, janganlah engkau menjadi dari kalangan orang yang suka mengetepikan taubat, dan janganlah kamu menjadi orang yang selalu memanjang-manjangkan angan-angannya serta mengharapkan kebahagiaan akhirat tanpa beramal. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kata-katanya seperti mana kata-kata orang yang abid, tetapi amal perbuatannya seperti amal perbuatan orang yang munafik. Jika diberikan kepadanya sesuatu, maka dia tidak pernah merasai kecukupan. Dan jika dia tidak memperoleh sesuatu perkara, maka dia tidak pernah bersabar. Dia menyuruh orang lain melakukan amal kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Dan dia melarang orang daripada berbuat kejahatan,
tetapi dia sendiri tidak berhenti daripada melakukannya. Dia mengasihi orang-orang yang soleh, tetapi sayang dia tidak mahu bersama-sama mereka. Dia membenci orang-orang yang munafik, tetapi sebenarnya dia sendiri termasuk dari kalangan mereka. Dan dia mengatakan hal yang dia sendiri tidak melakukannya, dan dia melakukan hal yang tidak disuruh. Dia meminta kesetiaan, tetapi sayang dia sendiri tidak setia. Wahai manusia, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya setiap hari yang baru, bumi sentiasa menegurmu dengan kata-katanya. Wahai sekian manusia, engkau berjalan di atas permukaanku, tapi setelah itu engkau akan disimpan di dalam perutku. Engkau memakan segala sesuatu yang diingini ketika berada di atas permukaanku. Tetapi engkau lupa bahawa satu hari engkau akan dimakan di dalam ulat di dalam perutku. Wahai sekian manusia, aku ini adalah rumah kesunyian. Aku ini adalah rumah tempat pertanyaan. Aku ini adalah rumah tempat persendirian. Aku ini adalah rumah kegelapan. Aku ini adalah rumah tempat kala dan ulat. Maka diambillah aku, dan jangan sekali-kali engkau cuba menghindari daripadaku. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini, kita masih diberikan Allah kelapangan waktu. InsyaAllah dapat lagi kita memakmurkan masjid Allah. Diberikan kepada kita kesihatan, kita dapat melangkahkan kaki kita, menunaikan solat berjamaah. Kita duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang disebut oleh Rasulullah, siapa yang hendak dirinya sentiasa dalam keadaan didoakan oleh para malaikat, maka dia duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah. Untuk itu alhamdulillah, seminggu demi seminggu masa terus berlalu meninggalkan kita. Lalu saya ingatkan kepada diri kita, diri saya sendiri, bahawa perjalanan kita ini satu perjalanan yang begitu jauh, yang begitu panjang dan yang sebegitu sukar. Maka sudah barang tentu bekal yang kita perlukan terlalu banyak. Maka kita kena sentiasa berhati-hati. Saya mulakan kuliah saya pada subuh ini dengan membaca ayat daripada ayat Al-Quran, surah An-Nisa. Allah kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Perintah Allah yang pertama-tama diperintah. Di antara perkara yang wajib diucapkan setiap kali dalam khutbah solat fardu Jumaat, pesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kamu kepada Allah dengan takut yang sebenar-benar dalam ayat yang lain. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan kamu ni beragama Islam. Mati itu tetap akan mati, tapi jangan terkeluar daripada agama Islam. Dan kalau kita perhati seketika dalam hidup kita ni, ada kita minta banyak permintaan kita, tetapi tidak semua permintaan itu wajib kita minta. Cuma ada satu permintaan dalam solat kita, dalam zakat kita tak ada, dalam rukun iman, rukun Islam yang 5, dalam zakat tak ada, dalam haji yang kita buat dengan tenaga kita tidak ada satu permintaan yang wajib. Maka sebegitu juga dalam kita menunaikan ibadat puasa, maka tidak ada permintaan yang wajib. Tapi ada satu permintaan yang wajib kita minta dalam hidup kita, iaitu dalam solat kita. Iaitu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim.
satu permintaan yang wajib diminta. Maka bila kita minta tunjukkan kita jalan yang lurus, tak dapat biada, kita kena terus menerus beristiqamah menurut jalan yang lurus, jalan yang betul, iaitu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap kala mana Nabi SAW membacakan ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus benar. Maka Nabi ambil sebatang kayu lalu garis di atas pasir tadi dengan garisan yang lurus tegak. Kemudian Nabi buat sempang-sempang yang lain pada garisan yang lurus tadi. Sahabat memerhatikan, maka kata Nabi, ikutlah jalan yang lurus yang aku tunjukkan ini, ikut jalan ni, kata Nabi. Jangan kamu ikut sempang hidup yang lain, sistem hidup yang lain daripada Islam, kata Rasulullah. Kerana pada sempang hidup, sistem hidup yang lain daripada Islam, kata Rasulullah, ada musuh yang sentiasa menanti bagi menyesatkan engkau daripada kebenaran. Sebab itu landasan hidup kita, nak selamat hidup di dunia, nak selamat hidup di akhirat, tidak ada lain lagi. Dulu, kini dan selama-lamanya mestilah di atas landasan Islam itu sendiri. Maka Nabi kata, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Allah, dua perkara. Kamu takkan sesat selama-lamanya, selama mana kamu tetap hidup berpegang, berpandukan kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Selagi itu insya-Allah kita akan selamat. Maka pesan yang pertama, Allah kata, wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu ni berasal daripada diri yang satu, Adam dan Hawa. Semua kita ni daripada bapa yang satu, dan daripadanya dijadikan isterinya Hawa. Daripada keduanya dikembangbiakkan ramai dan ramai. Kemudian Allah pesan lagi, dan takutlah kamu kepada Tuhanmu yang dengan menyebut nama-namanya kamu selalu berdoa, meminta. Kita tak minta daripada patung, kita tak minta daripada tunggul-tunggul, tapi kita meminta kepada Tuhan kita. Bagaimana sifat orang yang nak meminta ni? Orang nak meminta ni dia tak boleh sombong. Dia mesti merendahkan diri dia. Kalau dia sombong, kalau kita pergi dengan orang dalam keadaan kita meminta dengan orang, maka kita sombong, biasanya orang tak bagi kepada kita. Maka dengan Allah, bila kita meminta, kena cara kita ni meminta, orang yang meminta. Berilah ya Allah pertolongan kepada Islam. Kita nak tengok Islam ini terlaksana keseluruhannya, baru kita nampak keindahan Islam itu insya-Allah. Kan? Kemudian Allah kata, dan jalinkanlah hubungan tali silaturahim. Pesan Allah seterusnya, Allah suruh kita ni jangan memutuskan hubungan tali silaturahim antara satu sama lain. Jaga hubungan tali silaturahim. Hari ni orang kita makin lama makin renggang, makin lama makin renggang, makin lama makin renggang. Dan Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka kepada orang yang sombong. Satu. Dua, orang yang bangga diri, membesarkan diri dia. Kalau Allah, dia layak membesarkan diri dia. Kalau kita ni tak layak, kita nak besarkan diri kita. Kerana kita ni lemah, tuan-tuan. Ngantuk pun kita tak boleh lawan. Ngantuk datang kepada kita pun, maka kita tak boleh lawan ngantuk tadi. Jadi tak payahlah nak sombong besarkan diri. Allah, dia boleh menyombongkan diri dia, membesarkan diri, kerana dia bersifat
innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kita tak boleh kita katalah kun, jadi tak jadi juga kadang-kadang. Apa yang kita nak tak jadi. Semalam kawan balik daripada Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur banjir. Apa yang manusia boleh buat? Itulah sebenarnya kita masih lagi suasana Isra dan Mi'raj, kata Allah, agar kami perlihatkan kepada kamu wahai Muhammad sebahagian besar daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Kalau manusia nak merenung setiap peristiwa yang berlaku akan kebesaran keagungan Allah. Itu ayat yang kita bacakan. Kemudian kita tengok pula kepada hadis Nabi ini. Mungkin hadis ini saya pernah baca, tapi tak apalah tuan-tuan, sebagai pengundangan. Apa yang Nabi ajar, apa yang Rasulullah ajar kepada kita. Ya bani Adam la takum mimma yukassiru taubah wa yutawwilul amal. Satu, wahai manusia, janganlah engkau menjadi dari kalangan orang yang suka mengetepikan taubat. Kalau zaman kita kena jadi orang yang minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi, dibelah dada Rasulullah, dikeluarkan hati Rasulullah, lalu dibersihkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Itu zaman Nabi. Rasulullah sebegitu. Kita tak buat macam tu. Kita bila nak curah satu bekas air ni, kita bersihkan dulu cawan tadi. Bila kita tak bersihkan, maka kita curah, maka air itu akan kotor. Maka sebegitulah hati kita, bersihkan dulu. Sebab hati ni, kalau tuan-tuan ingat, saya katakan lagi, hati manusia ni ada 4 jenis. Ada hati yang tertutup, ada hati yang dia kata terlongkok, ada hati yang terikat, dan ada hati, kata Nabi, hati yang padanya seperti bisul. Itu hati orang yang munafik. Tanah begitu juga. Ada hadis Nabi kata pula, hati manusia ni macam tanah. Ada tanah ni, kata Nabi, bersifat kalis air. Bila Rasulullah sebut begitu, tanah ada yang kalis air. Jatuh air hujan, sebanyak mana jatuh air hujan, dia lalu saja. Orang tua-tua dulu kata, ibarat mencurah air di atas daun keladi. Dia tak tinggalkan kesan. Kalis. Ada hati yang keras kematun. Hanya dia boleh menakung air sahaja. Tapi sayang, kata Nabi, air itu tak serap dalam tanah. Perumpamaan yang Rasulullah bagi ni cukup hebat. Air hujan turun, tanah tu hanya boleh menakung air saja. Tapi air itu tak serap. Dia duduk bertakung situ. Ayam minum, itik minum, lembu minum, tapi dia tak serap, walhal di tanah. Dan yang ketiga, kata Allah, ada hati ini ibarat tanah yang subur. Bila jatuh air hujan, diserap, disimpan air. Kita tengok di permukaan atas dia macam lembab-lembab saja, tapi di bawah dia disimpan air. Dalam maksud hadis Nabi itu, kalau Nabi Rasulullah dibelah dada tadi dibersihkan, maka begitulah. Maka air hujan itu diibaratkan seperti mana peringatan air hujan turun nak lembutkan tanah. Maka bila kita duduk majlis ilmu, majlis kuliah, majlis tazkirah, nak lembutkan hati kita manusia. Namun hati yang menerima tadi ibarat tanah. Ada juga tanah yang kalis. Hati yang kalis itu hati yang diberi nasihat macam mana pun tuan-tuan, dia tak ambil kisah peringatan itu. Ada hati yang keras, dia boleh dengar, orang lain boleh ambil faedah daripadanya, tapi sayang dia sendiri tidak mendapat faedah daripadanya. Hati yang sekadar bertakung air sahaja. Ilmu dia ada, tapi dia tidak dapat manfaat daripada ilmu yang dia dapat tadi. Orang lain dapat manfaat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hati yang subur, yang boleh serap air tadi. Simpan air, iaitu hati yang baik. Bila didengar peringatan-peringatan,
maka dia menerima peringatan itu tadi. Maka kata Nabi yang pertama, kamu jangan jadi orang yang suka mengetepikan taubat. Istighfar kena selalu, kata Nabi. Kalau Nabi dibersihkan tadi, dicuci dengan air Zam-Zam, maka kita ni beristighfar. Dua, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang panjang angan-angan nak masuk syurga Allah Ta'ala. Bila tanya nak masuk semua syurga yang hebat, Jannatul Firdaus, tetapi amal tak ada, ibadat tu tak ada. Kita berada dalam bulan Rajab, Sya'ban, kata dalam kitab-kitab turas, bulan Rajab ini adalah bulan untuk menabur benih. Bulan Sya'ban bulan untuk menjirus. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai apa yang kita tanam, insya-Allah. Kalau tak tanam, macam mana nak tuai? Yang tanam tu pun belum tentu dapat tuai, apatah lagi yang tak tanam. Kita tanam ni pun tuan, kita sembahyang, kita puasa ni pun belum tentu lagi dapat pahalanya, apatah lagi yang tak beramal. Itu tadi. Dan jangan kamu menjadi yang ketiga, kata Nabi, kamu jangan jadi orang yang kata-kata dia macam orang yang abid, ahli ibadat. Jangan cakap dia dengar sedap, tapi perangai dia seperti mana orang-orang munafik. Orang munafik ni dia bertalam dua muka, depan lain, belakang lain, luar lain, dalam lain. Orang kata tak lurus. Lurus di antara agama dengan dalam, luar dengan dalam ni sama lurus tak. Ada orang dia pandai berlakon, muka depan dia kami baik, bila jumpa kita kami baik, bila belakang kita rupa dia lah kaki penipu, kaki rasuah, segala-galanya. Ada orang pandai berlakon begitu. Jadi kata Nabi yang ketiga, kamu jangan jadi seperti mana orang yang munafik, depan lain, belakang lain, luar lain, dalam lain. Kita naklah tepat, yang dua zahir kita dengan yang dalam tu sama, betul, ikhlas kepada Allah. Jika diberikan orang munafik ni, kalau diberi kepadanya sesuatu, orang munafik ni kalau dia dapat satu benda, kata Nabi, dia tak pernah cukup. Ada duit banyak ni, kadang-kadang dia nak lagi. Dia tak kira halal, haram, dosa, pahala, dia makan juga rasuah. Itu jenis-jenis orang munafik. Dia tak pernah rasa cukup. Itu perangai orang munafik. Jangan jika dia tidak dapat satu benda, kalau dia tak dapat satu-satu benda ni, dia tak sabar. Sedangkan rezeki ni Allah Ta'ala bagikan. Kadang-kadang kita tak jangka kita dapat, kadang-kadang kita berharap tapi tak dapat. Ada orang buat pinjam kereta saya buat kerja amal, kata tiba-tiba WhatsApp pula. Semalam pergi hantar lah. Bila pergi hantar, hanya komen berapa kena 1,580. Buat dengan rumah, orang pakai, kita repair. Tapi nak buat macam mana, itulah Allah dah takdirkan sebegitu, maka sabar sahajalah kan. Takkan nak minta duit dengan dia, sendirilah repair. Maka dia tidak, jika kalau dia tak buat, tak dapat satu benda ni, dia tak sabar. Sabar, Allah Ta'ala ni bagi kita ni kan ada masa. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi itu senang, Nabi zoom naik ke langit. Berapa cepat. Tapi kenapa peristiwa hijrah Nabi itu lambat? Berhari-hari Nabi menunggang unta tadi, nak sampai kata berapa berhari-hari Nabi jalan tadi. Kenapa susah di situ? Rupanya Allah bagi kesukaran kepada kita sedikit. Kadang-kadang kita kena buat kerja untuk tolong Islam. Niat kita, nawaitu kita ni nak letak al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak sampai-sampai lagi, tak sampai-sampai lagi, tak menang-menang lagi, maka Allah nak bagi kita pahala. Jangan gopoh-gopoh, sabar. Orang Jawa kata alon-alon, orang Cina kata man-man, pelan-pelan. Tapi orang munafik dia tak sabar.
Orang munafik pula, dia kata itu bawah tu semua sifat munafik, atas tadi sifat orang beriman. Kemudian dia kata orang munafik ni, dia suruh orang buat baik, tapi sayang dia sendiri tidak melakukannya. Ni orang munafik, dia suruh orang buat baik, jangan makan rasuah, jangan menipu, tapi dia sendiri makan rasuah, dia sendiri menipu, tetapi dia sendiri tidak berhenti daripada melakukannya. Dia mengasihi orang yang soleh, dia kata dia sayang kepada orang-orang yang alim. Ini orang munafik. Dia kata dia sayang dengan orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, yang baik, tapi sayang dia tidak mahu bersama dengan orang yang baik. Dia tak boleh suka bersama dengan orang yang baik ni, dia tak suka. Dia kata dia mengasihi orang yang soleh, orang-orang yang baik tu dia suka, dia sayang, tapi sebenarnya dia tak mahu bersama dengan orang yang soleh. Kalau dulu kita kan bersama dengan Nabi, orang dulu-dulu yang baik-baik ni kan duduk bersama dengan Nabi, dia tak duduk kepada yang zalim, dia tak duduk. Sebab Nabi kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dia kata dia sayang orang aib ni, orang baik. Dia kata sama kita hari ni, kita nak kasih kepada Nabi, Nabi dah tak ada dah, maka yang ada para alim ulama. Maka dia kata dia kasih kepada orang soleh, tapi sayang dia membencinya, dia kata. Tetapi dia tidak mahu bersama, tak nak ikut orang yang baik-baik, dia nak duduk juga kepada yang zalim-zalim. Dia kata dia tak nak rasuah, dia tak suka rasuah, sebab Allah tak suka ar-rashi wal murtashi finnar. Yang beri rasuah, terima rasuah ni masuk neraka. Tapi sayang, kadang-kadang dia menyokong, dia memilih yang jenis kaki rasuah. Akan kepelik tu sebegitu perangai manusia. Tadi orang munafik, dia membenci orang munafik, kata dia tak suka orang munafik. Orang munafik dia cakap, tapi sebenarnya dia sendiri termasuk dalam kalangan orang yang munafik. Dia tak sedar bahawa dia tu dari kalangan orang yang munafik. Dan dia kata seterusnya, kata hadis ni kata, dan dia mengatakan hal yang dia sendiri tak buat. Dia bercakap satu benda, tapi dia sendiri tak buat. Dia melakukan hal yang tidak disuruh, benda yang tak disuruh dia buat. Dia minta kesetiaan, minta setia janji kita ni bersama-sama. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wala tafarraku. Islam ni dia suruh kita bersatu padu, jangan berpecah belah. Beria-ria orang Melayu bergaduh, berpuluh-puluh tahun parti-parti politik bergaduh. Alhamdulillah, menjelang tahun 2019, 2020 lebih kurang, akhirnya orang Melayu itu bergaduh, berapat balik. Kita pun sukanya kerana parti-parti Melayu, orang Islam yang bergaduh itu rapat balik. Kerana perintah Allah, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wala tafarraku, jangan pecah belah. Tapi sayangnya beberapa tahun sahaja mereka kata dalam kitab ini minta setia pada janji, tapi sayang mereka memungkiri janji itu. Mereka bawa juga diri mereka sombong kerana nakkan kekuasaan dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan faham maksud saya bercakap ni, kan? Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Mereka asingkan diri, mereka larikan diri mereka. Mereka tak nak duduk lagi bersama-sama dengan orang yang nak. Wah, kita nak. Wa'tasimu bi'ablillahi jami'a tadi, itu perintah Allah. Ini perangai-perangai disebut dalam hadis yang kalau tuan-tuan ada tadi. Terusnya Nabi ingatkan kepada kita tentang akhirat. Akhirat ni kena banyak sebut, tuan-tuan, banyak ingat. Seusia macam usia kita ni kena banyak ingat akhirat. Kena banyak ingat akhirat, sungguh-sungguh banyak ingat akhirat. Wahai sekian manusia, kata Nabi, setiap hari yang baru, bumi ini akan sentiasa menegurmu dengan kata-katanya.
Wahai sekian manusia, engkau berjalan di atas permukaan aku. Ya betul, hari-hari kita berjalan atas permukaan bumi ini. Tapi engkau lupa bahawa satu hari nanti engkau akan disimpan dalam perut aku. Macam mana kedudukan kau besar, pangkat kau macam mana pun, kau lupa, pasal kau lupa bahawa satu hari nanti engkau akan disimpan juga dalam perut aku, dalam perut bumi itu tadi. Di manusia engkau memakan segala sesuatu yang engkau ingini. Apa yang kita ada dekat atas muka bumi ini, kita selalu makan. Sap pedal, membujur lalu melintang patah. Kita makan segala apa yang ada. Tapi kita tak pernah fikir bahawa satu hari nanti kemuncaknya, akhirnya kita akan dimakan juga di dalam perut bumi oleh ulat-ulat dan cacing-cacing dalam perut bumi ini tadi. Ya betul. Tengok bila masuk aja kuliah tadi, belum start lagi kuliah, makanan tengok satu kotak besar tadi. Hari itu saya kuliah subuh dekat satu surau. Kuliah subuhnya makan ikan jenahat masak asam pedas. Ada telur dadar lagi. Untung dekat surau tu ada yang emak dia rajin pergi surau. Anak dia ni pergi ke laut tangkap ikan. Bila tangkap ikan, dapat ikan yang baik-baik, masak asam pedas. Bayangkan kuliah subuh dengan ikan jenahat masak asam pedas, nasi panas berasap tadi, dengan telur dadar, lapar terus buat aku pagi ni. Makan bertambah, seronok juga. Lepas kuliah makan, lepas makan kuliah, lepas kuliah makan, lepas makan kuliah, lepas kuliah makan, akhirnya kita pula kena makan. Itu kalau kita sedar daripada hadis Nabi. Wahai sekian manusia, kata dia, ketahuilah bahawa aku ini, seruan bumi ini kepada kita, aku ni rumah sunyi. Tuan-tuan tengok orang dalam suasana merayu undi, dari rumah ke rumah. Ada yang bawa kereta, undilah. Ada tak orang pergi merayu undi dekat pasar lambat, pasar tani? Ada tak orang pergi kubur? Ada tak orang pergi kubur? Pergi kubur Bakri Batu Nam. Wahai ahli kubur, bangkitlah kalian sekalian, undilah Perikatan Nasional. Ada? Tak ada. Betul tak? Maka dia sunyi, tak ada orang pergi, kita pun tak pergi. Betul lah, bumi ni kata aku ni rumah kesunyian, besok tak ada orang nak ziarah kita lagi. Aku ni tempat pertanyaan, aku ni tempat tanya. Besok bila masuk yang kubur ni, maka kita kena tanya. Sekarang ni kita banyak bertanya, besok di sana kita banyak kena tanya. Aku ni adalah tempat persendirian. Kita masuk, laki kita tak ikut, bini kita tak ikut, walaupun dulu masa hidup di dunia sejati, kita kata. Ya ke sejati? Tengok, aku ni adalah rumah kegelapan, gelap. Maka banyaklah baca Quran dekat dunia tak? Mudah-mudahan besok kubur kita lapang, kubur kita ni terang, tuan-tuan. Aku ni rumah tempat kala dan ulat, maka diamlah aku dan jangan engkau menghindari daripadaku. Diamlah aku, jangan engkau menghindari daripada aku. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita pada muka surat 100. Muka surat 213. Dan nak habis dah kitab ni, standby kitab baru, tuan-tuan. Pada muka surat 213 berkaitan dengan umat Nabi apa tadi? 213 dan orang Yahudi. Yang ketiga dia kata, dan orang Yahudi diberi keistimewaan oleh Allah dengan diutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam di samping Taurat yang memberi petunjuk kepada mereka. Itu kelebihan yang ada kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana kaum Yahudi, tempoh hari kita di masjid membacakan kisah
larangan tangkap ikan pada hari Sabtu yang pertama, dan yang kedua, larangan yang kedua yang disumpah menjadi kera. Itu yang pertama, jangan tangkap ikan. Lepas tu disambung pula dengan menyembelih lembu. Tangkap ikan jangan ditangkap pada hari Sabtu pada orang Yahudi, tapi Allah Ta'ala uji dengan ikan banyak pada hari Sabtu. Lalu mereka pun tangkap ikan pada hari Sabtu. Diuji dengan ikan banyak. Diuji dengan ikan banyak. Kita ni tak diuji. Kita tak diuji pun begini. Kalau masyitah hari itu kita cerita diuji dengan iman dia, direbus dalam kawah minyak yang mendidih. Seorang demi seorang mati anak kaum keluarga dia. Maka Allah bagi keistimewaan dengan kubur dia bau wangi. Kalau kubur masyitah tu bau wangi, agak-agaknya batang tubuh dia macam mana? Tapi kerana kematian dia mempertahankan akidah, diuji, direbus dalam kawah. Kita ni diuji dengan sedikit ujian saja, kadang-kadang tak pergi masjid, tak pergi surau, kan? Tak pergi masjid, sikit saja ujian. Masyitah diuji kawah minyak rebus, minyak yang mendidih menggelegak dimasuk seorang demi seorang anak dia. Okey. Lepas itu mereka tangkap, maka Allah sumpah mereka jadi kera. Kemudian sampai pula tajuk berkaitan dengan dibunuh seseorang. Dibunuh seorang tu bapa saudara dia dibunuh. Maka dijumpa Nabi Musa, dia berlakon sedih. Sedihlah Musa, kami ni sedih. Bapa saudara kami ini mati dibunuh. Tolong selesaikan Musa, siapa yang bunuh bapa saudara kami ni. Kami sedih sangat-sangat. Dia berlakon jadi sedih. Rupanya dia yang bunuh. Itu cerita berlaku zaman dulu pun dah berlaku zaman Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kata, Allah perintahkan engkau cari seekor lembu. Ambil lembu tu kau sembelih, kemudian bawa lidah dan ekor dia bawa kemari padaku. Dipukul depan pada mayat itu, nescaya mayat ni akan beritahu siapa yang membunuh ni. Mereka balik. Lalu mereka balik. Bila mereka balik, mereka datang lagi. Mereka tanya, lembu ni jantan ke betina? Nabi Musa beradab kepada Allah, najat. Allah kata lembu ni lembu betina. Mereka balik. Dah balik elok, mereka datang lagi. Lembu ni macam mana usia lembu ni? Allah beritahu lembu ni tidak tua dan tidak muda. Tak muda sangat dan tak tua sangat, tengah-tengah umur dia. Mereka balik. Dah balik, mereka datang lagi. Lembu ni pula gunakan untuk buat bekerja ke tak? Bagaimana rupa lembu ni? Dia beritahu lembu ni sedap-sedap mata memandang. Tengok isi dia padat. Mata pandang pun suka. Maka mereka balik. Guna tak untuk buat bekerja, dia datang lagi. Allah beritahu lembu ni lembu yang tidak digunakan untuk buat bekerja. Maka mereka balik. Mereka datang lagi. Apa warna lembu ni wahai Musa? Kami tak tahu. Allah kata warna lembu ni warna kuning-kuning keemasan. Yang tidak ada tumpuk sikit pun, belang sikit pun tak ada. Kalaulah dibuat sahaja perintah Allah tu kan kesenang. Ambil lembu sembelih, ambil lidah ekor bagi, kan senang. Tapi perangai orang Yahudi, dia nak buat satu benda, dia sentiasa mencari alasan demi alasan supaya tak buat perintah Allah. Kita tak sedar hari ni perasaan perangai kita. Dulu orang kita bila kita tanya tentang hukum curi potong tangan ni bagaimana, maka orang masa tu saya bersembang, dia kata, Ustaz, macam mana kita nak buat hukum hudud? Dia kata, sedangkan di Malaysia ini masyarakatnya masyarakat majmuk. Saya cakap dengan dia, cuba awak beritahu saya, tahun berapa masyarakat majmuk di Malaysia ni hilang? Tahun berapa? Semua orang kita ni jadi Melayu semua sekali. Tahun berapa akak-akak?
Tahun berapa agak-agaknya semua dari Malaysia ni semua Islam? Tahun berapa? Cuba awak beritahu saya. Awak beri satu tempoh. Bila agak-agak? Takkan mungkin berlaku. Sebab Allah kata, ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban illa lita'arafu. Allah kata dalam ayat pertama saya baca pun sebut ya ayuhannas. Tapi dicari alasan demi alasan demi alasan. Maka kaum Nabi Musa diberi keistimewaan oleh Allah, diutus Nabi Musa. Kalau tuan-tuan baca ayat yang kelima daripada surah Shaf, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku sedangkan kamu tahu bahawa aku ini utusan Allah kepada kamu. Nampak tak tuan-tuan? Dalam surah Shaf ayat yang kelima kalau tidak silap saya. Jadi diberikan kepadanya, diutus Nabi Musa dan Harun, di samping diberi pula kitab Taurat. Diberi petunjuk kepada mereka, keistimewaan yang dikurniakan Allah, pertolongan bagi membebaskan mereka dari kezaliman dengan cara yang tidak pernah diberi pada umat yang lain. Tetapi mereka menjadi umat yang tidak layak menjadi contoh yang baik kepada manusia. Akhirnya mereka menjadi umat yang tak bagus jadi contoh teladan kepada manusia. Umat yang contoh, orang Islam yang terbaik, bila mereka anggap mereka ni hebat, maka Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang kita khutbah jemaat tempoh hari, khutbah jemaat yang minggu lepas, kamu ni umat yang terbaik. Nak jadi umat yang terbaik, dia mesti ada 3 sifat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang kepada benda baik. Ajak orang buat benda baik. Kalau tuan-tuan baca pada ayat ke-41 daripada surah Al-Hajj, ayat ke-41 daripada surah Al-Hajj, Allah kata apa? Orang yang kamu pilih menjadi pemimpin-pemimpin, memberi kekuasaan kepada mereka, dia ada 4 sifat antaranya. Yang pertama, dia mendirikan solat. Yang kamu angkat, diberi kekuasaan pada dia ni, dia mesti dirikan solat dulu ni. Solat ni mesti buat. Yang kedua, dia menunaikan zakat. Tunaikan zakat. Yang ketiga, kata Allah, dia menyuruh benda yang baik. Yang keempat, dia mesti cegah benda yang jahat. Ini mesti ada, berdasarkan kepada ayat ke-41 dalam surah Al-Hajj. 41 daripada surah Al-Hajj. Kalau ayat ke-25 daripada surah Al-Ankabut, dia kata apa? Berhala berata yang mereka sembah selain dari Allah ialah untuk mengikat tali persaudaraan antara mereka. Saya dah sebut dulu, kita orang buat patung, letak patung lalu disembah. Bila orang sembah kepada dia, seramai dah sembah, kita takik patung ni, dia akan marah. Yang ramai-ramai ni akan marah. Hebat dia. Tapi kata Allah, besok pada hari akhirat, patung yang mereka sembah ini akan melepas diri. Aku tak tahu, aku tak pernah suruh kau sembah aku. Itu patung. Maka begitu juga pemimpin yang zalim yang dipilih, agak-agak dia melepas diri, tak besok pada hari akhirat. Itu Quran. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Ankabut ayat ke-25. Maka dia kata pertolongan bagi membebaskan mereka dari kezaliman dengan cara yang tidak pernah mereka, tetapi mereka menjadi umat yang tidak layak menjadi contoh baik kepada manusia kerana penyelewengan akidah. Juga hal yang lain, Al-Quran Karim mendedahkan sifat mereka dengan jahat terhadap agama Allah. Antara firman Allah, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan mereka dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubah setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Adakah kamu duk fikir bahawa
mengharapkan mereka akan menjadi percaya kepada kamu. Yang datang kepada mereka tu begitu, padahal segolongan mereka mendengar firman Allah, mereka dengar. Ini yang istilah dibimbangi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun adzim. Kita tak boleh jadi kata orang yang peka itu mendengar. Orang buta tu boleh melihat, kita tak boleh. Maka sebegitu juga orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia, memang dah dia degil, tak nak, maka Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun adzim. Berarti kita jadi orang yang relevan, tuan-tuan. Benda yang baik kita terima, benda yang tak baik kita tolak, walaupun datangnya daripada saya. Datang daripada saya, ustaz, tapi tak baik, tolak. Ni ustaz ni tak baik, tolak. Yang baik walaupun datang daripada orang biasa, kita terima. Kan kita baca kemarin, kalau agama seorang tu baik, darah dia baik, daging dia baik, maka perangai dia pun akan jadi baik. Tapi kalau agama dia teruk, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Surah Al-Baqarah ayat 79. Maka kecelakaan besarlah, kata Allah, kecelakaan yang besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu mereka, maka kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang dituliskan oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang mereka kerjakan tadi. Itu orang-orang zaman Nabi Musa, golongan-golongan Yahudi pelita yang tulis ayat-ayat tadi demi untung yang sedikit tadi. Dengan itu mereka tidak boleh menjadi contoh yang baik kepada manusia. Orang yang baik tadi, kata Allah, nak jadi terbaik tiga: suruh buat baik, cegah buat jahat. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Disuruh orang buat baik, satu. Suruh orang buat baik ni nombor satu apa, tuan-tuan? Antaranya ajak orang supaya sembah kepada Allah. Dan sebesar-besar kejahatan ni, tuan-tuan, apa dia? Orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Bukan bakar masjid, bukan bakar surah, kan? Tapi sebesar-besar dosa ni ialah orang yang mensyirikkan Allah, tidak mahu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tanggungjawab kita sampaikan, tuan-tuan. Kita sampaikan kepada mereka, kan? Kita tak boleh paksa dia. Dasarkan firman Allah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samiun alim. Tak ada paksaan, kita tak ada paksa. Kita hanya boleh beritahu, sembahlah Allah, Tuhan yang mentadbir langit, Tuhan yang mentadbir bumi dan segala-galanya tadi. Jadi kita berhenti sampai situ. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu yang mendatang. Jadi orang Yahudi ni, Nasrani, tak boleh dijadikan contoh. Itu zaman-zaman yang berlaku pada zaman Nabi Musa AS. InsyaAllah kita sama-sama baca doa untuk imam kita. Hari ini sempena hari lahir imam kita, kan? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dia berikan kesihatan yang sempurna, ditetapkan iman dia, dimasukkan dia dalam syurga, dibahagikan kepadanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam yang baik ni kita doakanlah untuk kebaikan pada dia, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وفتوحاتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الذاكرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو الحساب. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesehatan yang sempurna kepada Tuan Imam dan Haji Yaakob dan kaum keluarganya. Berilah kepadanya kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Kurniakanlah kepadanya kesehatan yang berpanjangan agar dia dapat melaksanakan segala tugasan-tugasan mengajak membawa umat-umat manusia ke arah kebaikan. Berilah kepadanya kebaikan, kesehatan yang sempurna, kesehatan yang dapat membawanya melakukan amal-amal kebaikan yang diredai. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah jamaah masjid ini merupakan jamaah yang sentiasa beristiqamah dalam memakmurkan masjid-masjid-Mu. Ya Allah, jadikanlah jamaah di dalam masjid ini tetap imannya, dia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan dia mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Angkatkanlah segala kesedihan, kedukecitaan yang ada di dalam hati jamaah dalam masjid ini. Permudahkanlah urusan-urusan mereka di dunia dan permudahkanlah urusan-urusan mereka di akhirat. Ya Allah Tuhan kami, berilah kemenangan kepada pejuang-pejuang agama-Mu dalam menghadapi mehnah kesukaran, kepayahan. Berilah kelapangan kepada mereka. Ya Allah Tuhan kami, bukakanlah pintu hati mereka untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik dalam melaksanakan tanggungjawab memakmurkan bumi ini, memakmurkan negara ini dengan pelaksanaan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah.